Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wafqahu qawlan. Rabbi zidna ilman warzuqna fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Isi surah pesan JK Imam muslimin dan muslimat yang berahmati Allah. Pertamanya kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala memberi kita kekuatan untuk kita sampai ke surau ini, surau ke masjid. Surau ini menjadi tetamu Allah Subhanahu wa taala dan dapat kita mengerjakan sembahyang fardu maghrib yang mudah-mudahan insya-Allah Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah itu. Di ketika kita berada di penghujung usia, ketika kita dapati umur kita telah bertambah setahun lagi, yaitu kita insya-Allah tak lama lagi akan ketinggalan ataupun meninggalkan 1432 Hijrah, akan masuk kepada 1433 Hijrah, kata silap saya. Maka setahun telah pergi meninggalkan kita, umur kita telah berkurang setahun. Telah berlakunya disebut tentang peristiwa hijrah yang kita tak lama akan sambut lagi, yang mana saban tahun kita cerita benda, iaitu penghijrahan Rasulullah SAW setelah perkembangan dakwah di Mekah merunduk, sambutan kurang, lalu diarahkan oleh Allah Ta'ala untuk hijrah ke Madinah. Alhamdulillah di Madinah Islam berkembang, sampailah ke hari ini. Dan apa yang saya nak bawa sebagai mukadimah ini, tuan-tuan, sebagai kali kedua mari ke sini. Ketika dulu kuliah subuh dan ni kuliah maghrib. InsyaAllah kita, apa yang saya nak bawa sebab kita ini bersama-sama ataupun ma'al hijrah, bersama-sama kita berhijrah. Ditanya apa itu hijrah? Al-hijrah, man hajara, nahallahu min. Hijrah itu ialah meninggalkan apa yang ditegah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengambil sepenuh hijrah ataupun kedatangan hijrah ataupun tahun baru ini, marilah kita sama-sama melihat kembali diri kita, amalan kita, yang mana umur kita semakin hari semakin berada di penghujung dan akan dipanggil kembali oleh Allah Subhanahu wa taala bila-bila masa sahaja daripada sekarang. Standby, Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka pada malam ini saya cuba bawa sikit. Apabila kita telah berada dalam suasana hijrah ini, suasana menyambut kedatangan hijrah, tahun baru hijrah ini,
Maka marilah kita cuba bersama-sama beristiqamah, berterusan. Apa yang Allah Subhanahu wa taala sebut tentang istiqamah dalam Al-Quran, dalam surah Al-Fussilat, Allah Subhanahu wa taala rakamkan dalam ayat yang ke-30 sehingga ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu Rabbunallahu tsumma istaqamu. Innal ladzina qalu Rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka berlaku jujur, maka turunlah para malaikat kepadanya seraya berkata, hendaklah kamu semua tidak cemas dan susah, bahkan bergembiralah kamu semua dengan syurga yang telah dijanjikan kepadamu. Kami adalah wali-wali kamu di dalam kehidupan di dunia dan di akhirat, dan di dalam syurga bagi kamu semua apa-apa yang sesuai dengan seleramu, dan ada juga segala macam yang kamu inginkan yang datang dari Tuhan Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini Allah Subhanahu wa taala sebut tentang bagaimana orang-orang yang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala summa istaqamu, kemudian dia istiqamah. Lalu ada janji-janji yang dirakamkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran kepada orang-orang yang beriman. Orang yang beriman, hidup mereka ini berprinsip. Ada prinsip. Dia tidak mudah diperkotak-katikkan oleh arus budaya dan sebagainya, tapi dia tetap istiqamah. Sebab itulah di antara mana istiqamah yang disebut oleh para sahabat, di antaranya Abu Bakar radhiyallahu anhu ditanya tentang istiqamah, maka beliau menjawab, hendaklah kamu tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Hendaklah kamu jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Ini satu uraian yang diberikan ataupun jawapan yang diberikan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi dan juga teman Nabi ketika Nabi SAW berhijrah ke Madinah. Ya, kalau orang tanya kenapa Nabi berhijrah tidak bersama Sayyidina Umar, kan senang. Ya, sebab Sayyidina Umar ni ganih kan. Memang kata Sayyidina Umar, siapa berani lawan kan? Okey, maknanya dengan Sayyidina Abu Bakar seorang yang Abu Bakar. Sehingga sayang Abu Bakar bila duduk dalam gua ketika bersembunyi, ketika dikejar oleh tentera-tentera musyrikin. Rasulullah duduk dalam gua tersebut, tiba-tiba tidur di atas atas pangku Sayyidina Abu Bakar. Ketika itu ada lubang keluar kepala ular. Sayyidina Abu Bakar tutup. Dia kata supaya jangan Rasulullah SAW tu dibatu oleh ular. Sayang Sayyidina Abu Bakar kepada Rasulullah. Bila kena batu tu bisa lah meleleh. Anak mata tu menintik di atas pipi Rasulullah terjaga. Kenapa menangis? Dia kata kena batu tu ular. Rasulullah tenang, tak hilang. Kemudian dalam kemudian datang tentera-tentera musuh yang telah musyrikin yang datang menjejak kira salam. Sayyidina Abu Bakar takut.
Maka Allah SWT berfirman, ini apa kata Rasulullah SAW ini, wala tahzan, la takhaf wala tahzan, innallaha ma'ana. Itu kata-kata Rasulullah yang dirakamkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Jangan takut dan jangan bimbang, Allah bersama-sama dengan kita. Ini tuan-tuan, sebab tu kita istiqamah, tidak mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, istiqamah dalam kebenaran. Walaupun apa terjadi, kita tetap bersama dengan kebenaran. Itu satu perkataan ataupun satu pandangan dari seorang sahabat, iaitu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kemudian ditanya juga kepada Sayyidina Umar. Lalu kata Umar, istiqamah adalah hendaklah kamu selalu lurus dalam mengerjakan perintah dan menjauhi larangan, serta jangan menyeleweng, ya, seperti perilaku tikus. Kena terus jalan lurus, ya, dalam mengerjakan perintah. Teruskan kerja perintah, jangan fikir orang lain. Ini kadang-kadang kita tuan-tuan, nanti apa orang kata. Masalah kita ni orang Melayu ni banyak sangat fikir apa orang kata. Dia tak fikir apa Allah kata. Ini masalah orang Melayu kita ni. Itu orang ataupun pandangan Sayyidina Umar tentang istiqamah ini. Kemudian kata Sayyidina Uthman bin Affan pula, iaitu istiqamah itu adalah ikhlas. Ikhlas dalam melakukan kerja. Contohlah rakamkan dalam Al-Quran tentang ikhlas membantu orang lain. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukur. Sungguhnya kami bantu kamu itu adalah kerana semata-mata kerana Allah. Bagi makan kamu, bantu kamu semata-mata liwajhillah, semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. La nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Dan kami tidak minta jaza, yakni balasan, wala syukura, dan tidak minta terima kasih. Ini ikhlas. Sebab tu tuan-tuan, bila kita buat kerja ikhlas ini, ya, maka Allah peringatkan dalam ayat yang lain, ya ayyuhallazina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu batalkan pahala sedekah kamu itu dengan manna wal azza, dengan menyebut dan menyakitkan hati orang yang diberi, yang dibantu. Satu sebut, yang kedua jangan menyakitkan hati orang. Alah, kalau saya tak bantu tak ada itu, macam lawan terongam je, sakit hati lah. Maknanya yang sebut, bila kita dah bagi, kita simpan terus dalam akaun di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan sampai hancur pahala-pahala kita atau disebut, jangan sampai menjadi debu, sebagaimana menjadi debunya gunung-gunung yang disebut oleh Allah Ta'ala dalam Quran. Wa takunul jibalu kal ihnil mampush. Ya, dan gunung ganang telah berterbangan menjadi debu. Mampush ni dalam bahasa Arab, orang Melayu ni dia pelak sikit, mampush. Itu. Mampush lebih kurang lah tu. Mampush tu mati, panah habis hilang tu. Mampush pun itu juga. Itu penambahannya dah apa tu ya. Elan lagi. Okay, then. Sebab itu kita kena ingat, istiqamah sesungguh. Sebab itu Sayyidina Uthman sebut istiqamah itu ikhlas. Ya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Allah mukhlis, ikhlas, semata-mata kerana Allah, bukan buat sesuatu itu kerana mertua, kerana ustaz, kerana orang dan sebagainya, tetapi kerana Allah. Ya, walaupun orang suka, orang tak suka, tetapi kita kena fikir Allah suka kita. Jangan. Sebab itu kalau kita ikhlas, insya-Allah apa pun badai yang datang, dugaan yang datang, tribulasi yang datang, kita tak akan berkata bagi kita, aku buat kerana Allah. Tak peduli badai yang datang, tak peduli ujian yang datang, dia akan teruskan istiqamah. Okey, 3 kan? Sama lagi dah.
Kemudian kata Ali radhiyallahu anhu, istiqamah adalah menunaikan semua kewajipan. Apa kewajipan yang Allah dah wajibkan ke atas kita. Baru-baru ini orang-orang yang berkemampuan Allah telah wajibkan supaya pergi mengerjakan haji. Itu tuan-tuan. Lalu mengorbankan duit, mengorbankan harta, mengorbankan masa, tenaga untuk mengerjakan haji. Allah ajar supaya kita berkorban. Dah dalam bulan puasa Allah ajar kita korban. Kemudian Allah tambah pula dengan haji. Apa ni? Allah Ta'ala sekali lagi suruh korban kepada mereka-mereka yang ada kemampuan. Yang tak ada tak payahlah. Sekarang pergi jual rumah, balik haji ada ke mana pula. Tuan-tuan, ya, itu kewajipan. Dia ada pula haji kan 6 November balik itu salah. Lebih sikit kot kan. Okey, tuan. Itu dia. Kemudian Allah Ta'ala beritahu lagi tentang kewajipan lain, kewajipan semayang, kewajipan menegakkan hukum Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu satu kewajipan, ya. Kewajipan menjaga urusan orang mukmin, kewajipan melaksanakan hukum Allah, perintah dunia dengan dustur Al-Quran, perlembagaan Al-Quran, kewajipan untuk memahami Al-Quran, kewajipan untuk mempelajari Al-Quran, kewajipan untuk memahami Al-Quran dan beramal dengan Al-Quran. Semua itu kewajipan-kewajipan. Itu man istiqamah pada pandangan Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Banyak kewajipan kan? Kewajipan anak apa ni, bapa mendidik anak-anak supaya bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kewajipan suami menjaga isteri, kewajipan isteri mentaati suami selagi arahan tidak melanggar syarak. Semua itu kewajipan. Kewajipan terlalu banyak yang dirakamkan dalam Al-Quran dan diterangkan melalui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu pandangan Sayyidina Ali tentang istiqamah. Okay. Alhamdulillah, kita di antara orang yang telah termasuk orang yang mula beristiqamah ialah jaga kewajipan. Istiqamah itu pada pandangan Sayyidina Ali. Kemudian untuk pandangan Sayyidina Uthman, buat melakukan kewajipan dengan ikhlas, ya, semata-mata kerana Allah, tidak ada kerana lain, tidak menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dalam masalah tuan-tuan, kita cuba beristiqamah, berazam dengan kedatangan tahun baru ini. Kita berusaha bersungguh-sungguh dengan umur kita yang masih berbaki sedikit ni, tak lama lagi dah. Saya tengok ke depan saya ni, pada adat dia lah, kebanyakan banyak yang nak pergi dah gitu. Kebanyakan lah Kalau ikut adatnya, tuan-tuan lah dulu. Saya kemudian lagi, saya muda lagi, baru 27. Tuan-tuan saya 27 ke? Saya kata tuan-tuan itu. Tapi kalau segi syaraknya, siapa yang pergi, ialah pergi dulu. Tak itu ni. Kadang-kadang baru 2 hari dah pergi dah. Tapi segi adat, tuan-tuan lah dulu. Sebab tuan-tuan lama, saya baru boleh. Kemudian okey tuan-tuan, sembai lah kan, nak balik, nak menjawab segala persoalan. Selepas kita balik sahaja, sampailah kita mati, setiap saat akan dipersoalkan oleh Allah Ta'ala. Mata kita, semua anggota badan kita, yang kita makan, yang kita minum, yang kita guna, ya, masa kita guna untuk apa, lidah untuk apa, semua dipersoalkan oleh Allah Ta'ala satu persatu. Sebab kita minta semua Ta'ala, wa hasibna hisaban yasira. Ya Allah, Kau hisablah aku ini ataupun kami ini dengan hisab ataupun perkiraan yang mudah. Itu kita mohon Allah Ta'ala selagi umur kita masih ada. Jangan tunggu juga. Lambat si nanti bila pula surat rasmi Allah bagi ada. Macam kerajaan Selangor bagi surat rasmi kan. Kita lambat lagi mati tak ada kan. Tunggu sekejap lagi. Tantah keluar kan ada yang mati. Tahu? Mau lagi. Kemudian istiqamah ini ada 3.
Yang pertama istiqomah dengan lisan. Kemudian istiqomah dengan ucapan, kemudian istiqomah dengan hati, dan istiqomah dengan badan. Apa yang maksudkan istiqomah dengan lisan itu adalah membiasakan membaca syahadah. Kita kena tajdid iman kita. Jaddidu iman. Naklah kamu perbaharui iman kamu dengan mengucap la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ya, lebih baik kalau mengucap lain ya. Pada nyanyi lagu Datuk Siti Nurhaliza, lebih baik sebut la ilaha illallah. Perbaharui dengan mengucap syahadat. Ataupun dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Memperbanyakkan, perbaharui iman. Perkuatkan iman kita, tambah iman kita dengan menyebut kalimat-kalimat thayyibah ini. Satu. Yang kedua, istiqomah dengan hati, iaitu membiasakan benar, berbuat benar yang jujur. Puasa dah ajar. Saya sebut dalam bulan puasa tu kan. Puasa ajar kita supaya bersikap dengan jujur. Sebab puasa ni, siapa tahu tuan-tuan puasa? Tuan-tuan tahu? Siapa kalau kita puasa tak puasa kan? Itulah sifat jujur. Ya, ini dengan hati kita kena jujur. Sebab tu tuan-tuan, kalaulah kita sebelum ni tak pernah jujur, kalau saya tak kata tuan-tuan, kalau kok ada mana tahu kan, yalah bayar gaji 3,000, kemudian kerja 8 jam, mengulang setengah jam macam mana satu hari, setengah jam tak jujur kan, macam mana? Kalau ada tuan, kembalilah jujur balik, hijrah, ya, kembali. Sebab semua itu menjadi impact atau kesan kepada anak-anak kita dan diri kita. Tu dah pencen yang ustaz, banyak rokah sikit tu, tabung rokah ni. Ada 3 lubang. Saya tengok sini satu-satunya surau yang saya jumpa setakat saya kuliah tu 3 lubang. Tempat lain satu je. 3 atau 2 3. Panjang tu. Dia tandur panjang tu macam apa tu, macam keranduk. Masuk banyak cepek. Masuk dalam mana itu. Lama tak ada apa-apa kan. Kita tengok lagi. Mana kena jujur. Dan yang ketiga iaitu istiqomah dengan badan, ya, iaitu membiasakan beribadah, biasakan taat kepada Allah. Badan kita taat kepada Allah. Solatnya alhamdulillah sini tengok ramai. Saya tengok kat Selangor ni alhamdulillah dah ramai dah orang datang sembahyang. Surau pun ramai, masjid pun ramai. 9 belum lagi. Ya. Buat kan? Nak dapat sini payah kan ramai. Kuliah dapat sini payah. Adalah tempat-tempat tertentu. Biasa tuan-tuan ramai. Apa kan? Berapa tu? 5 di sini ramai alhamdulillah. Maknanya boleh istiqamah dengan badan melaksanakan ketaatan kepada Allah. Alhamdulillah kita dipilih oleh Allah Ta'ala untuk mari ke sebuah masjid. Ya, itu istiqamah dengan badan. Sebab tu kadang-kadang ada orang sebut, dia kata hati saya baik tapi pakai kotak macam tuan. Hati okey lah, tapi istiqamah dengan badan tak ada. Amalan tak ada, tak jadi. Kita tuan-tuan, al-iman, iman itu tasdik bil qalbi wa takrir bil lisan wa amal bil arkan. Tanda orang beriman ni dia 3. Satu, kena benarkan hati. Yang kedua, sebut dengan lidah. Yang ketiga, amal dengan badan. Macam kita nak masak nasi kan pakai 3 tungku kan. Bilang ada 2 tungku macam tangkup pun lambat buah kan. Sebab itulah kalau orang kata saya okey dah, saya baik tapi aurat tak tutup, tak cukup, amal arkan tak ada, istiqomah dengan badan tidak ada. Okey, jadi perkataan itu kita boleh berfikir balik. Sama lagi tu ni apa sampai apa kan ke 10 tu tanggung mula saya balik. InsyaAllah kita tengok jam. Tapi bukan apa tuan-tuan, dia kuliah ni sebenarnya tak lama. Takut tuan-tuan gelisah, saya seronok cakap. Okey, lepas.
Kemudian kata sebagian ulama, istiqamah itu ada 4 macam. Pertama sekali, taat dalam menghadapi perintah. Apa perintah Allah? Kata sekarang ni orang kata apa ni, kita sebut diwar-warkan tentang hukum hudud. Kita istiqamah tak untuk melaksanakan hukum hudud itu, walaupun tak laksana tapi istiqamah tak bekerja ke arah itu. Ini istiqamah. Walaupun apa ni mahna tribulasi yang datang, dia tak boleh dia istiqamah. Ini perintah Allah. Bukan perintah sesiapa pun, ini perintah Allah. Orang murtad sekarang ni ramai. Contoh kan, apa kerja kita istiqamah tak kita buat kerja untuk supaya perkara-perkara begini dapat dicegah? Kena kerja. Itu maknanya istiqamah dalam perintah. Perintah Allah juga banyak. Di antaranya lagi orang mencuri kalau ni banyak. Kita pun nak laksanakan hukum hudud supaya lepas ni jangan ada orang mencuri. Bolong lembu ke 9 tu hilang lembu. Tak mana film tu kan. Okey. Kemudian yang kedua, takwa dalam menjaga diri sewaktu menghadapi larangan. Jaga diri menghadapi larangan Allah. Ni duit tak datang ke meja, Allah tak jadi. Takwa maknanya merasakan Allah Ta'ala sentiasa melihat. Ya, sebab itu bila ditanya tentang fa akhbirni anil ihsan, an ta'budallaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarah fa innahu lam yakun tarah fa innahu yaraka, fa illam takun tarah fa innahu yaraka. Jika kamu tak kamu sembah Allah Ta'ala macam seolah-olah kamu nampak. Jika kamu tak nampak, Allah nampak. Nampak tak? Maknanya bertakwa dalam menghadapi larangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab larangan Allah Ta'ala ni sadaq tuan. Sebab tu Allah, sebab itu Nabi SAW rakam dalam hadis yang riwayatkan tak silap oleh Tirmizi. Huffatil jannah bil makarih wa huffatin nar bis syahwat. Dikelilingi syurga itu apa yang dibenci oleh syahwat, oleh nafsu, dan dikelilingi neraka itu apa yang disukai oleh nafsu. Sebab itulah dalam kitab tuan-tuan, kita At-Tanasih sebut bagaimana apabila Allah Ta'ala menciptakan, Allah Ta'ala suruh malaikat Jibril, wahai Jibril, pergi tengok syurga. Suruh kali tengok, itu menghadap sebelum Allah Ta'ala. Jibril pergi tengok syurga dan menghadap sebelum Allah Ta'ala. Maka ya Allah ya Tuhanku, Jibril berkomentar, kalau macam inilah keadaan syurga, dia kata semua orang nak masuk syurga ya Allah. Maka Allah pun huffatil jannah bil makarih, Allah kelilingkan syurga itu apa yang tidak disukai oleh nafsu. Semayang tak suka tak gitu, tutup aurat tak suka, tahajud tak suka. Tapi kalau tengok bola Malaysia Tiger lawan Garuda, dia robek Garuda kan sampai 3, boleh tak suka kan, tak salah tengok, tapi sampai lupa nak semayang ajar. Maka Allah perintahkan Jibril pergi tengok sini. Ini bahasa kita oleh. Maka Jibril tengok dan kembali kepada Allah, menghadap Allah Ta'ala. Ya Allah ya Tuhanku, kata kalau beginilah syurga ya Allah, aku takut tak ada seorang pun nak masuk syurga. Sebab dikelilingi syurga itu dengan perkara-perkara yang nafsu tak suka. Nangis Jibril tu kan. Kemudian Allah arahkan, wahai Jibril, kena aku 2 kali juga. Tengok mereka. Maka Jibril melihat, kemudian kembali kepada Allah Ta'ala. Dia kata, ya Allah, kalau beginilah neraka ya Allah, nescaya tak ada seorang pun nak masuk neraka. Wa huffatin nar bisyahwat, maka dikelilingi neraka itu dengan apa yang syahwat suka. Maka Jibril pergi lagi sekali, diperintah lagi sekali. Maka pergi lihat neraka dan kembali menghadap Allah Ta'ala. Lalu dia pun berkata, wahai Allah, kalau beginilah ya Allah, aku takut semua hamba Allah, semua manusia akan berkejar berlumba-lumba untuk masuk neraka. Sebab tentu kita alhamdulillah kita berada di dalam tempat yang Allah dah pilih, tempat yang baik. Terus beristiqamah. Sebab neraka ini memang cukup pandai menipu tuan-tuan. Sebab ada tipuan daripada iblis yang mahu anak Adam ini bersama-sama seramai mungkin dalam neraka tuan-tuan. Sebab berarti tuan, kalau kita nak boleh tiket, nak tengok apa ni, Siti Nurhaliza kan, Datuk Siti Nurhaliza.
RM100, RM200 tuan. Boleh bagi. Surau nak duit, pilih yang paling kecil gitu. Tengoklah mana yang suka tu, syahwat suka ke mana. Macam sekarang, kalau tuan-tuan tengok dalam YouTube, baik tuan-tuan buka YouTube sendiri. Anak, tak silap saya, anak putera kerajaan Arab Saudi, tak silap saya, dia boleh tabur duit 1 juta dalam mana? Dalam kelab malam tuan-tuan. Tabur. Megah sebentar. Sebab tu tuan-tuan, saya kebetulan guru saya berziarah guru saya, dia kata sekarang ini banyak orang-orang kaya yang berdosa. Sebab apa? Mereka banyak mementingkan diri sendiri, tidak memandang kepada orang lain yang susah. Somalia susah, banyak lagi keliling susah. Dia asyik nak tukar kereta tak gitu. Rumah dah besar, renovate lagi. Esok untuk renovate lain pula, tak gitu. Tinggal 2 orang nak buat, dah ada 3 biji, dah 4 bilik, nak buat 6 bilik tu tinggal 2 orang je. Sebulan lepas renovate dia mati, macam siapa yang tinggal. Banyak berdosa sebab mementing diri sendiri tu. Itu komentar guru saya kata betul. Sebab banyak sekali yang susah Somalia, sanggup buang duit, tetapi kalau duit 1 juta tu dihantar ke Somalia, tuan-tuan, banyak makanan diberi kepada penduduk Somalia. Itu habis komentarnya sama pemerintah. Kan tak habis kan? Masuk jalan. Okay. Kemudian yang ketiga, dia kata istiqamah itu, kata sebagian ulama, bersyukur dalam menerima nikmat. Alhamdulillah, Allah bagi sihat, syukur. La in syakartum la azidannakum. Jika kamu syukur, Allah akan tambah nikmat yang ada. Bila dapat nikmat, dia pun pergunakan untuk mentaati Allah. Itu dia antara tanda syukur juga. Tapi dapat nikmat, dapat duit, projek dapat juta-juta, dia gunakan untuk buat maksiat kepada Allah. Itu kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini berlaku banyak tu. Dan yang keempat, bersabar. Istiqamah, mana istiqamah? 4 macam istiqamah tu. Yang keempat ialah bersabar. Sabar menghadapi segala ujian, kerenah dan sebagainya. Kenapa? Inilah, bila sabar ni, insya-Allah akan masuk ke syurga. Boleh mencapai syurga dengan berkat sabar. Kita tengok Nabi SAW sabar sungguh dalam berdakwah di kota Mekah selama 13 tahun tu. Sabar sungguh. 3 tahun Nabi di pulau, sehingga makan kulit-kulit kayu dan daun-daun kayu. Bukannya kita pucuk ubi kan, dia makan pucuk paku, belimbing besi, apa lagi kan, yang goreng kan, belimbing batu dia makan. Itu Rasulullah sabar. Sehinggalah kesabaran Rasulullah disambung kesabaran para sahabat, kesabaran para tabi'in, kesabaran para ulama, tabi'in, sehinggalah Islam itu sampai kepada kita, tuan-tuan. Sabar gunanya mencapai ke syurga. Sebab tu kita pun nak didik anak-anak, nak ajak orang datang ke surau, ke masjid, sabar. Nyapa tak masjid pun tak nak, jangan. Sebab tu tuan-tuan, bila ada orang yang tak pernah datang surau, tiba-tiba datang surau, orang surau pada sedih. Orang yang biasa datang masjid juga dia patut tanya apa khabar, sihat, alhamdulillah, mari dah. Dia kata, mimpi kau. Taubat nasuha lepas tak datang kan. Kenapa tu silap dakwah? Silap dakwah orang surau. Patut kau raih, dia dah telah mahu menjadi tetamu Allah. Tiba-tiba kita pula kata mimpi jadi tetamu Allah Ta'ala. Okey, sama ambil lambat tu. Kemudian apabila kita istiqamah pula, kesempurnaan istiqamah tu ada 4. Nak sempurna istiqamah ni ada 4 perkara. Yang pertama sekali, sempurnanya taat itu dengan ikhlas. Apa kita istiqamah dalam taat dengan ikhlas, insya-Allah semua. Jangan kerana itu, kerana ini. Buat kerja lepas ini dapat datuk. Saya dah datuk tuan, tapi datuk cucu, ada cucu, bukan datuk orang dunia dah. Jangan.
Kerana ini ada udang sebalik mi ke, ada udang sebalik tu. InsyaAllah sempurna istiqomah kita, sempurna taat kita. Itu yang pertama. Yang kedua, sempurnanya taat itu dengan taubat. Istiqomah kita taat dengan taubat. Sebab itulah Nabi Nuh SAW berfirman kepada mengingatkan kaum ni, faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Kata, wahai kaum, hendaklah kamu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah Taala itu Maha penerima taubat. Yursilis sama alaikum midrara. Kalau kamu bertobat beristighfar, Allah akan datangkan hujan. Wa yumditkum amwalan wa banin. Allah akan tambah harta kamu dan juga anak-anak, keturunan kamu. Istighfar. Sebab itu kesempurnaan istiqomah bertaat kepada Allah ini ialah dengan bertobat kepada Allah. Apatah kita kali ini sekarang ini dalam suasana dosa keliling pinggang, kita dilingkungi oleh dosa. Bagi pejabat, dosa tak itu. Ialah yang pakai skirt, tak pakai skirt, pakai baju tu kan, baju sempit lalu depan gitu. Macam tu. Seorang wanita, anak gadis pakai baju sempit lalu depan Ustaz Hasan pemponing juga. Kata tuan saya pemponing. Saya boleh tahan juga, macam hati jahat. Sebab itu dosa banyak, maka nak sempurnakan ketaatan kita, istiqomah kita itu dengan taubat kepada Allah. Sebab itu Allah rakam dalam Quran, wa istaghfiruna bil ashar, mereka yang bertaubat beristighfar pada waktu sahur. Sebab itu Allah Taala suruh bangun waktu sahur, waktu bila kan? Ketika Ramadan dulu dia ajar suruh bangun awal, supaya selepas ini kita bangun awal boleh istighfar pada waktu sahur sebelum masuk waktu subuh. Bangun berlima, ambil tasbih, Astagfirullahaladzim, gitu. Astagfirullahaladzim. Baiklah, merayu sikit. Banyak dosa saya Ustaz. Ya Allah Ta'ala, banyak dosa saya ni. Tahulah banyak mana, tahulah. Kalau kamu tak ampunkan saya, siapa nak ampunkan saya, ya Allah. Kan seorang-seorang kan, pukul 5 pagi semua orang tidur. Orang bangun pukul 5.30, kita pukul 5 pagi bangun. Inilah kaku seorang pun mengadang, ya Allah. Kita berdua ni nak ngadu ni banyak masalah, dosa banyak. Nampak tak? Wa istaghfiru bil ashar. Tamu kita yang dah lama ni, dah semua dah putih kan, misai dah putih, palu dah putih, janggut dah putih, bulu dada pun dah putih. Macam tu tak lama dah tu. Itu pakai spek pula. Ni nampak kan? Pakai pun nampak tahu, nampak orang comel. Semuanya kan. Apa? Maka kesempurnaan istiqamah ataupun taat itu dengan taubat kepada Allah Ta'ala. Kita bertaubat, kita beristighfar banyak. Sebab Nabi sendiri pun dalam keadaan Nabi yang dijamin masuk syurga itu, Nabi beristighfar 70 kali, tuan-tuan. Kita dah dijamin masuk syurga. Yang jamin tu eliketnya aku tunggu boleh syurga, nak syurga tambah dia. Boleh ini macam tu. Okey, semua yang dah habis. Kemudian yang ketiga ialah sempurnanya syukur itu dengan mengetahui kelemahan. Istiqamah kita bersyukur, kita tahu kelemahan syukur itu apa. Dan yang keempat, sempurnanya sabar itu dengan penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Azan dulu. Azan dulu. Kau tak payah. Azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Ya, dan kamu ulang insyaAllah. Yang keempat tadi, yaitu sempurna sabar dengan penyerahan diri kepada Allah, tawakal kepada Allah. Sebab itu Allah sebut dalam Al-Quran, wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Para siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan mencukupkan bagi. Kalau bertakwa, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Pada siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan bagi jalan keluar dalam semua permasalahan. Coba tuan-tuan yang letak apa ni? Kodai yang aku letak kodai ayat Simrina, kalau tak topi yang jago tu pakai baju sempit, tak penuh. Tidak kena dengan hikmah ayat tersebut. Makna ayat tak kena. Allah sebut barang siapa yang bertakwa, maka Allah akan bagi jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan bagi rezeki yang tidak terhingga, atau makna lainnya rezeki yang tidak disangka-sangka. Syarat mesti bertakwa kepada Allah, mesti taat, patuh, istiqamah kepatuhan kepada Allah. Insya-Allah tuan-tuan, itu janji Allah Subhanahu wa taala. Inilah sifat mustahil Allah Ta'ala yang tidak ada pada Allah Ta'ala, iaitu sifat mungkir janji. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan mungkir janji, tuan-tuan. Yang mungkir janji kita ialah di alam ruh lagi. Kita telah berjanji Allah Ta'ala, alastu bi rabbikum qalu bala syahidin. Tuhan tanya, adakah aku ni Tuhan kamu? Maka ruh jawab, ya, bala, dan kami menyaksikan. Bila masuk ke alam dunia, masuk dalam sangka yang ada dalam sangka. Ini sangka, tuan, jasad ni sangka. Duduk di alam maya ini, alam yang penuh ya dengan alam buana ini, maka ramai yang telah mungkir janji dengan Allah Subhanahu wa taala, yang pergi sembah patung lah, yang tak mau hukum hudud lah, macam-macam. Yang menipu lah, yang menyeleweng lah, yang songlap, semua ada. Yang tidak mau solat, yang murtad, yang macam-macam ada, tuan-tuan. Kita pun tak larat sebutlah, cukup banyak. Kerana kemungkiran janji kepada Allah. Tetapi Allah tidak mungkin janji, tuan-tuan. Kalau Allah kata, inna ud'uni astajib lakum, kamu doa kepada aku, nescaya aku akan perkenankan doa kamu. InsyaAllah Allah akan berkenan dengan takdir, tuan-tuan. Kena yakin. Tetapi perkenan Allah Ta'ala itu mengikut kehendak dia, bukan mengikut kehendak kita. Tidak ada adab dengan Allah Ta'ala. Sekiranya kita kata, bila Allah nak perkenan dah sebulan den, Mas Bilan kata, den doa dah sebulan dah, tak ada pun makbul. Kita bukan boleh paksa Allah Ta'ala. Allah sahaja yang boleh paksa kita. Allah nak makbul, insya-Allah makbul, tetapi mengikut kehendak Allah, bukan mengikut kehendak kita. Itu segi adab, tuan-tuan. Yang paksa Allah Ta'ala sabar. Sebab tu tadi, sabar, tawakal kepada Allah. InsyaAllah Allah akan selesaikan masalah kita. Jangan tuan, kadang orang putus asa banyak. Wala tayasu min rauhillah. Jangan putus asa dengan rahmat Allah. Orang yang putus asa dengan rahmat Allah Ta'ala ni ialah orang kafir je. Orang beriman tidak ada istilah putus asa. Walaupun fitnah
apa lagi sebut mehnah, tribulasi, macam-macam ujian yang datang, maka kita jangan putus asa. Kita masih beruntung lagi kalau disebut oleh Ustaz Dr. Al-Qarni dalam kitab La Tahzan, Don't Be Sad gitu. Kita masih beruntung kita ada Allah. Orang beriman dia tak kisah sebab dia ada Allah, senang angkat tangan. Samping ikhtiar. Ya, dan kena ingat ikhtiar tidak memberi bekas, tetapi ikhtiar wajib yang menentukan berjaya atau tidak itu Allah. Ingat tuan-tuan, saya dah pujuk lama tak menang-menang buat Islam. Belum lagi. Allah tak nak bagi. Menang sikit jadi dulu kan. Tu tuan-tuan. Jelas Jelas, alhamdulillah. Tak jelas pergilah sama mungkin. Tu sebab itulah tawakal ini penting. Sabar. Ya, kesempurnaan sabar itu dengan tawakal kepada Allah. Sebab itu dalam satu dia sebut dalam satu riwayat, orang yang paling kuat ialah mereka yang bertawakal kepada Allah. Sebab itu sifat tawakal itu mesti dimasukkan ke dalam hati. Keyakinan kepada Allah mesti masuk dalam hati. Ngomong gitu kan. Habislah bab tu. Itu kesempurnaan 4 istiqomah dengan 4 hal, ya. Lalu 4 hal. Itu dalam tafsir Al-Imam Nasafi, tafsir Nasafi disebut gitu, ya. Kemudian istiqomah ini menjaga perkara-perkara yang wajib kata kita, ataupun menjaga perkara wajib terhadap diri kita. Istiqomah insya-Allah satu. Istiqomah ini boleh menjaga ucapan dari ghibah. Yakni mengumpat, membicarakan aib orang lain tanpa perlu, kecuali yang dibenarkan oleh syarak. Ada juga mengumpat dengan syarak. Ialah isteri dah bergaduh dengan suami, pergi jumpa Tok Qadi, jumpa ada apa puan, saya ni tak nak cakap lah, nanti mengumpet pula. Nak cerita apa ni? Itulah nak cakap takut mengumpet pula cerita suami saya ni. Cerita je lah. Itu yang diharuskan oleh syarak. Maknanya istiqomah ini akan menjaga lidah kita. Istiqomah dalam taat ini akan menjaga lidah kita ini daripada membicarakan hal orang lain dengan dua. Sebab itulah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khair aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat atau hari kemudian, maka hendaklah dia berkata yang baik-baik sahaja ataupun lebih baik dia diam. Contohnya tak cakap apa pun tak ada apa cakap, senyap. Contoh. Nampak tak? Sebab tu Nabi ni dia cakap yang betul saja, yang tak betul Nabi tak cakap. Okey, satu. Sebab tu Allah Taala rakam dalam Quran, wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan di antara kamu membicarakan orang lain yang tanpa hak, tanpa yang dibenarkan oleh syarak. Okey, itu yang pertama sekali. Istiqomah juga boleh menjaga, boleh menjauhkan diri dari prasangka buruk. Prasangka buruk yang orang. Sebab tu Allah Taala suruh kita datang semayang berjemaah 5 kali sehari. Sebab apa? Boleh berjumpa setiap hari, insya-Allah akan menjauhkan prasangka dengan kawan kita. Itu hikmah Allah Taala suruh semayang berjemaah. Ini semua nak semayang seorang di rumah. Semayang Pak Ustaz, tapi dapat satu. Kan? Semayang jemaah dapat bonus 27. Nampak? Prasangka ni, istiqamah insya-Allah akan menjauhkan diri kita mudah buruk sangka. Tak kira buruk sangka Allah, buruk sangka dengan manusia. Sebab tu Allah sebut dalam Quran, ijtanibu katsiran minaz-zann inna ba'daz-zann ismun. Jauhilah oleh kamu dengan sungguh-sungguh buruk sangka, kerana sesungguhnya sebahagian buruk sangka itu dosa. Sebab Nabi SAW bersabda, iyyakum wa su'uz zanni fa innahu akdzabul hadis. Jauhilah oleh kamu sekalian buruk sangka, kerana sesungguhnya buruk sangka itu perkataan yang paling dusta. Buruk sangka tahiyul tak tidak orang begitu. Sebab tu jangan mudah buruk sangka orang. Sebab itu istiqamah ni akan menjauhkan kita daripada buruk sangka.
Sebab tu kita suruh summastaqim, beristiqamah, berterusan. Kalau sebut tadi, kalau Sayyidina Osman sebut ikhlas. Itu makna istiqamah pada pandangan Sayyidina Osman. InsyaAllah tak ada masalah. Kita hidup penuh dengan kasih sayang. Sebab itulah kita duduk dalam masyarakat ni, hidup dengan kasih sayang, bukan hidup dengan iri hati, dengan hidup dipenuhi dengan buruk sangka. Tuan-tuan, sebab Nabi Allah Ta'ala ajar kita ni, innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Ada masalah tegur, tak ada masalah apa ni, kalau ada persilapan kita tegur. Macam semalam hari apa, kami kebetulan saya kuliah dekat surau macam ni, petang budak-budak tu main dekat padang apa ni, padang yang apa, padang badminton ni kan, padang takraw tu main bola. Bising lah, ni wan nak makan, makcik nak makan ni. Patut yang beriman tegur, kata mana surau begitu, surau tegur. Yang dia waduh pun tak tahu. Saya pun bangun slow-slow, saya panggil, nak dik, ada boleh, dik boleh tak main padang bawah tu, ada padang bola kan. Nah, nenek wan nak makan, nah makcik nak makan ni, kamu kono bola, bising. Mau terima kasih pakcik, tak maaf pakcik, tegurlah. Lelok ni apa, tak roti ke, tak ada otak, tak. Itu kena penuh kasih sayang. Ini kadang-kadang orang tua nunggu, dia kata anak muda tak ada otak, jadi dia seorang tak ada otak kan. Itu salah juga. Teguran itu biar teguran dengan kasih sayang. Tuan-tuan, dia tak marah pun, minta maaf lagi. Minta maaf pakcik yo. Ayolah ni cian wan kan kau sepak bola kan. Bok kono wan kau nak makan ya. Itu bising. Pergi duduk rumah. Tu ada podang besar lagi. Ini padang kecil. Boleh. Itulah namanya berkasih sayang. InsyaAllah tidak ada prasangka, tuan-tuan. Prasangka. Sama lagi. Kemudian istiqamah juga boleh menjauhi daripada menghina orang lain. Yang buat kerja menghina orang lain ni iblis je. Bila Allah Ta'ala arahkan supaya malaikat dan juga Azazil, mata itu duduk di kalangan malaikat, sujud ke Nabi Adam. Setelah Allah Ta'ala menempa Nabi Adam ni, cuba malaikat tempa Nabi Adam tu, bentuk kita kan, tapi kita kecil, Nabi Adam besar. Maka Allah tanya, bila iblis tak mau sujud, qala ma nahakum, apa Allah beritahu, apa yang telah mencegah kamu, mencegah kamu sujud, iz amartuk, apabila aku suruh kepada kamu. Qala ana khairum min, iblis jawab, ana ni lebih baik daripada dia, daripada Adam. Saya ni baik daripada dia lagi. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Dia, aku ni jadi berapi, dia daripada tanah. Nampak tuan-tuan, iblis lah orang yang pertama, orang makhluk pertama yang menghina orang lain. Sebab itu istiqamah ini akan menjauhkan kita daripada mudah menghina orang lain. Kok hebat kita tuan-tuan ada PhD. Ada juga orang PhD, dia walaupun dia tak belajar tapi PhD juga. PhD apa tuan-tuan? PhD panjat kelapa. Betul? Cuba panjat tuan-tuan kelapa. Kita nak makan santan, minta dia orang panjat kan. Kita PhD lain. Dia walaupun tak belajar tapi dia PhD. Dia naik tangga tu, macam bau naik, macam monyet. Kita naik jatuh, naik jatuh, memang tak boleh. Bukan PhD lah bab tu. Betul tak? Jangan hina dia. Sebab dia kita boleh minum air kelapa muda, sebab dia boleh dapatkan santan. Betul tak? Sebab tu jangan hina orang lain. Tu yang SWM tu, di PhD juga, PhD lembab bersih-bersih. Kita mana kerti? Tak sanggup lengkang bro, jijik. Betul. Dia sanggup. Jangan hina dia. Kalau dia tak ada, tak busuk kaman ni. Betul tak? Betul tak? Busuk tak busuk sampah tak angkat. Betul? Tuan-tuan sanggup angkat sampah yang kotor-kotor macam tu, yang meleleh air busuk, sanggup? Entahlah ustaz, saya pun berfikir 2 kali juga. PhD lah tu, kita tak PhD lembab tu. Jangan hina orang. Kita tak boleh buat. Tuan-tuan,
Sebab tu kadang-kadang kita ada kelebihan sikit dan mula nak hina orang. Jangan. Sebab kita setiap orang ada kelebihan dan ada kekurangan. Saya ada kelebihan boleh cakap depan tuan-tuan. Bila kereta saya rosak, saya kena selendar dengan pakar workshop. Ya, pomen. Sebab tu pernah berlaku di cerita tuan-tuan. Ini pengalaman saya. Okay. Bila saya keluar pada madrasah saya tu, start kereta tu yang saya bawa tu, kereta klisa. Start tak hidup. Tukik 10 kali start tak hidup. Lampu, bateri ada. Saya call kawan saya, nak kereta tu hidup. Dia tak apa tak sekali. Dia datang, dia buka main kunci Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Hidup. Dia kata anak start tak hidup, minta start hidup. Itulah start dia kata. Dia kena pak guru dia juga. Pak guru kereta tu datang untuk guru kereta dia kata. Dia tak boleh Ustaz bukan untuk guru kereta, Ustaz untuk guru Al-Quran. Saya untuk guru kereta Ustaz. Nampak Ustaz. Betul tu. Okay, anak tagih dah. Lambat tu anak selena. Nampak tak? Ini kita ada lebih sikit tu act. Tak apa yang dia act tahu. Ingat apabila act, insya-Allah lepas ni jadi Y. Betul kan? Masuk kubur confirm pewai kena belasah kat mereka nanti. Betul. Sebab itulah sifat istiqamah ini akan menjauhkan kita daripada sifat menghina orang. Jangan hina tuan-tuan. Sebab tu orang yang paling mulia di sisi Allah Taala, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah Taala ialah orang yang bertakwa kepada Allah. Orang bertakwa itu yang paling mulia, walaupun dia kerja SWM atau kerja manjat kelapa atau kerja noreh hotah dan sebagainya. Kalau mereka itu bertakwa, itulah orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala tuan-tuan. Bukan pada pandangan dan neraca kita, bukan. Ni Allah rakam Al-Quran. Sebab tu apa-apa pun kena refer pada Al-Quran. Refer balik kembali pada Al-Quran semula. Fa in tanaza'tum fi syai' fardu ila Allah wa Rasul. Jika kamu bertelingkah, ada perselisihan faham, pertelingkahan, kembali kepada Allah dan juga kembali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu as-sunnah. Dan pun masalah. Quran dah jawab lama. 1400 berapa tahun? 32 tahun nak masuk 33 dah. Quran dah jawab tu. Sebab tu apa pun permasalahan yang ada dalam dunia ini mesti refer pada Quran. Refer pada Islam, kembali pada Quran, kembali pada Islam, insya-Allah selesai masalah tu. Okey. Itu macam nak berhenti dia pandai. Dia biasanya tu nak berhenti dia pandai. Mau gitu. Okey. Ini nak berhenti tu tanda nak berhenti kan? Jadi yang keempat. Sebab tu firman Allah Taala tadi tentang hina orang, la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum. Janganlah ada satu kaum yang menghina kaum yang lain, mungkin kaum yang dihina itu lebih baik daripada mereka yang menghina. Kita hina orang, entah-entah orang tu lebih baik daripada kita 1000 darjat lagi daripada kita. Kita tahu? Sebab itu di sisi Allah, bukan di sisi kita. Kita, neraca kita selalu tersalah. Nilaian neraca kita ini selalu tersalah. Tetapi nilaian neraca Allah Ta'ala yang betul. Itu dia Allah Ta'ala tadi. Orang bertakwa saja yang paling mulia. Dan siapa yang tidak bertakwa, yang derhaka kepada Allah, itulah orang yang paling hina di sisi Allah Ta'ala. Walaupun duit dia berbilion trilion, tak guna satu sen kalau tidak bertakwa kepada Allah. Macam sesekali berlalu kan. Dia tak esok bila pula orang panggil kan. Kemudian yang keempat, ni nak berhenti insya-Allah. Istiqamah ini juga memejamkan mata memandang yang haram. Boleh jaga mata kita pandang yang haram. Mata ni tuan-tuan, Allah bagi kefor duduk teman-teman, turun lalu. Kalau laki lah, yang ini hekek, yang itu kurang sikit, begitu. Tuan-tuan, mata jahat. Sebab itulah bila istiqamah dalam melakukan ketaatan kepada Allah ini, insya-Allah akan menghindarkan mata ain kita ni, mata kita ini daripada melihat yang haram. Ini berdasarkan firman Allah Ta'ala, kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang yang beriman supaya mereka memejamkan mata mereka dari yang haram. Jangan jalan pula tutup mata macam tu.
Itu kan habis longak-longak habis semua. Longgar kan. Habis dia langgar semua. Makna tidak melihat yang haram. Okey. Nak berhenti insya-Allah sambung lagi. Kemudian istiqamah menyebabkan orang itu berkata benar. Qulil haq walau kana murran. Katakanlah kebenaran walaupun pahit. Tuan kadang ialah nak sebut tengok kawan kita sebelah semayang tak betul, nak tegur tak tegur, nak tegur tak tegur, kan tegur kan betul pula ada gitu. Qulil haq walau kana. Bak tuan-tuan pernah berlaku dalam satu masjid, pak cik lah kita pakai pak cik. Dia pun datang, Allahu Akbar. Ni imam dah rukuk dah. Dia pun imam sami Allah wa liman hamidah, dia pun rukuk. Makna bila imam sudah bangkit daripada rukuk, dia rukuk tidak sama dengan imam, maka hilang satu rakaat. Tuan-tuan tu dia akan jadi masbuk apa? Masbuk. Hilang satu rakaat. Tiba-tiba imam beri salam, dia pun beri salam. Duduk sebelah saya tu nak beritahu, dia kata pak cik, minta maaf lah pak cik. Saya ni tak pandai, tapi setahu saya tak kenal lah ni Ustaz Hasan dah sebut pun kan. Saya tak pandai pak cik, tapi setahu saya belajar semayang pak cik ni tak berapa tepat. Sebab pak cik tak sempat bersama rukuk dengan imam. Ya, imam dah tidal, pak cik berrukuk, maka hilang satu rakaat. Dia kata saya betul. Terpulang pada pak cik lah. Nampak tadi. Tegur tetap tegur. Qulil haq walau kana murran. Katakan benar walaupun pahit. Tegur je lah. Tapi caralah kita punya approach, cara pendekatan kita tu kena. Apa ni pak cik dah tua pun sembahyang tak reti penampar kan. Jangan tuan-tuan, jangan pasal tak pasal koning bertelu. Orang makan tolu ayam mengenai selamat dia koning bertelu. Itu sebab tu approach kita, pendekatan kita kena tepat, kena betul. Ya, jangan budak bujang lah. Macam cerita tadi main bola kan. Apa ni kau jang kau tahu roti kau tak ada otak kau tengah makan ni memokak main bola macam tuan. Apalah kecilnya kita tak. Betul? Betul tak? Kita belum pernah macam tu, kita pun orang. Sebab itulah istiqamah ini akan mendidik kita, akan membuatkan kita boleh berkata benar. Tak takut berkata benar tuan. Ya? Okey, sebab tu Allah sebut Quran al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu daripada Tuhan kamu dan jangan kamu ragu-ragu. Weh. Mati-mati. Itu. Masalah. Mati pun mati kok. Tak nak mati pun mati. Orang yang tak nak mati lagi cepat mati. Sebab apa? Takut mati. Lemah jantung, masuk KPJ konon hari 6,000 kan. Aja. Tapi orang berani mati, tak mati-mati. Sebab dia tak ada masalah lemah jantung sebab dia berani. Tak apa, mati-mati ya. Kau takut janji Allah sayang saya. Nampak tuan? Dia macam Ustaz. Sebab tu Allah rakam dalam Quran, wa iza qultum fa'dilu. Kalau kamu semua berkata, maka adillah, jujurlah, benar, cakap betul, jangan bohong. Kayak mau lagi. Lah ni cakap bohong banyak. Cakap bohong orang percaya, cakap betul orang tak percaya. Sebab tuan-tuan tengok ustaz-ustaz TV pun mana ustaz yang cakap benar, yang rajin cakap, ustaz cakap pun dia kena ikut. Syaratnya tu. Kopiah tak boleh, dia kena pakai cokok hitam. Betul? Betul tak? Itu cakap jangan lebih-lebih. Betul tak? Lepas tu kena gam. Kena gam tak apa, kena welding. Tuan tengok Harundin, Datuk Harundin ada masuk TV dekat ni. Dah kena welding tak? Tak bila lepas welding tak tahu. Mau lagi. Sebab tu kena jujur. Tak apa tuan-tuan, jujur kita ni insya-Allah Allah jaga kita. Kita berkata benar, Allah jaga kita. Walaupun kita mati, tetapi Allah akan jaga kita dalam kubur. Allah akan sayang kita. Tak mau lagi. Macam tak nak berhenti ni. Tengok. Oi, 8.5 lah. Jangan tuan-tuan. Boleh lagi? Boleh Boleh apa? Kemudian kita ambil sikit lagi.
Istiqomahnya juga akan menyebabkan orang itu mudah menghempakkan harta pada jalan Allah. Istiqomah taat. Nak, ya Allah mudah nak bagi. Ya. Mudah untuk agama, mudah. Untuk jalan Allah mudah. Untuk anak yatim mudah. Tak gitu. Ini istiqomah. Sebab tu istiqomah ni mustaqim, ini penting. InsyaAllah jiwa kita mudah untuk mengeluarkan harta untuk jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Siap. Tuan kena istiqomah lah, insyaAllah. Tabung tu biar penuh setiap bulan, tak apa-apa. Tak tahulah penuh kenapa kan, biar penuh lah. Okay. Kemudian itulah Allah sebut dalam Quran, wa anfiqu min thayyibati ma kasabtum, infaklah olehmu semua sebahagian dari rezekimu yang halal yang telah kamu usahakan. Sebab dalam masalah sedekah, tuan, masalah infak yang Allah Taala ni memang menyebabkan seseorang itu akan menjadi kaya. Orang yang rajin bersedekah, rajin menginfakkan harta yang Allah Taala ni, insya-Allah kaya. Bukti tuan-tuan, Sahih Bukhari. Tuan tahu semua Sahih Bukhari kan? Kamu mula gaji dia kerja tuan baca dalam ketika dia dianugerahkan tokoh Mahal Hijrah itu. Dulu ada ketika kita baca dia punya tu rentetan perjalanan. Dapat gaji, dia kerja tak sudah bisa 5 kalau boleh beli rumah. Dia akan agih-agihkan bantu orang miskin tuan-tuan. Sekarang tuan tengok berapa beratus ribu, puluh ribu pekerja bawah ni. Dan di antara orang yang itu contoh tuan. Dan orang yang bersedekah ni tidak akan miskin tuan. Sebab tu satu hari kurang-kurangnya dia sedekah sikit. Tak nak banyak 10 sen. Tak nak banyak 10 sen, jangan bawa banyak tuan, bawa 1 sen. Laku tuan masuk bank. Kalau tak nak 1 sen, bawa 100 masuk. InsyaAllah tuan kaya dan panjang umur. Tu pun tak, kalau Allah kata panjang umur 60 tahun, itu ada huraian ulama. Yang pertama, memang Allah panjangkan umur. Yang kedua, Allah Ta'ala akan tambah lagi pahala itu. Kalau dia kata umur 60 tahun tambah, maka Allah Ta'ala tambah pahala untuk 60 tahun. Ini yang saya. Jangan takut bersedekah, supaya membina Islam ini bangkit. Tuan-tuan, Islam ini bangkit daripada duit kocek, tuan-tuan, ekonomi Islam. Ni. Nampak surau di sini. Keluar. Nampak rumah anak yatim, keluar. Nak bantu pakai miskin di sini. Islam naik ekonomi daripada kocek kita. Jangan bakhil. Nanti Piramli hidup kembali buat baru kita haji bakhil. Okey, cukup dekat tu. Dan kemudian dengan istiqomah ini menyebabkan kita tidak berlebih-lebihan, kita tidak membazir. Ya. Sebab Allah Taala firman dalam Quran, wala tubazzir tabzira. Janganlah kamu sekali-kali melakukan berlaku boros. Bazir ni Allah rakam dalam Quran dan ayat lain, iaitu innal mubazzirina kanu ikhwanus syayatin. Sesungguhnya orang membazir ni adalah saudara setan. Tak tahulah adik-adik ke, sepupu ke, dia tak ada kata teman, dia kata saudara. Saudara ni mungkin sepupu, mungkin adik-adik kan, tu saudara. Mungkin kalau senang kata pek monok. Pula sebab itulah tuan-tuan kita tengok kadang kita ni terlalu banyak membazir. Cuba tuan-tuan pergi restoran, orang order nasi goreng apa? Nasi goreng kampung. Kalau saya lah, sebab podeh kan, letak cili, makan, ada sebahagian masih tinggal. Betul? Membazir tuan-tuan, confirm dia kawan saudara setan. Padahal Nabi sebut yang terakhir itulah berkat. Sebab itu makan yang tinggalkan walaupun sedikit, sebiji yang tinggal, yang akhir itu berkat. Tiba-tiba kita membazir, melanggar arahan Allah, jangan membazir. Itu perintah Allah, jangan membazir. Sehingga Allah Ta'ala gambarkan ataupun Allah Ta'ala beritahu, rakamkan bahawa orang membazir ini saudara setan. Nampak? Punya keras Allah Ta'ala beri gambaran, berperingatan kepada kita.
Tetapi umat Islam membazir dan terus membazir. Betul tak? Lepas tu kita sekarang ni dah mak hijrah. Marilah kita sama-sama berhijrah, memperbetulkan diri kita kembali, memperbaiki diri kita. Jangan dulu kini macam tu je. Kalau ada selama bahaya. Dulu kini jangan selama tuan-tuan. Dulu kini itu, tetapi dulu lain, sekarang lain. Dulu langgar perintah Allah, sekarang di antara orang yang mahu bersama-sama dengan Allah, orang yang mahu mentaati perintah Allah, orang yang mahu mencari keredaan Allah, berusaha untuk mencari keredaan Allah. Itulah matlamat hidup kita. Tidak ada matlamat lain. Pergi bekerja untuk cari rezeki, untuk membesarkan anak-anak kita, rezeki yang halal buat balik. Kenapa? Untuk mencari keredaan Allah. Pergi masuk balik air, buang air apa semua, perut penokeh, kita baca alhamdulillahillazi azhaba annil aza wa afani. Maha suci Allah Taala kerana telah menghilangkan sakit dan menyihatkanku. Kenapa? Bila dah sihat senang nak ibadah untuk cari keredaan Allah. Betul. Kemudian baca doa lagi, Allahumma tawaffaranaka, Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa hassin farji minal fawahish. Kita pun baca, aku minta ampun padamu ya Allah. Allahumma tahhir qalbi, ya Allah bersihkan hati aku ini minan nifaq, daripada sifat-sifat munafik, wa hassin farji minal fawahish, dan jaga, perbaiki kemaluan aku ini daripada kejahatan. Nampak? Kenapa? Matlamat, gharat, tujuan kita hidup hanya untuk mencari keredaan Allah. Pergi haji kenapa? Nak cari keredaan Allah. Puasa kenapa? Nak mencari keredaan Allah Taala. Mari kuliah untuk apa? Nak mencari keredaan Allah Taala. Mudah-mudahan ilmu yang sedikit kita dapat, kita boleh beramal, lalu Allah redha kepada kita, tuan-tuan. Tu je. Tetapi nak dapat keredaan Allah bukan satu perkara yang mudah, tuan-tuan. Sama lagi lah. Pasal nak berhenti dah. 8.45 kan jam. Boleh sikit Saya tanya kan, jawab pun tak pernah jawab. Tadi laju boleh ni boleh ke kan? Tu sunnah berhenti tu. Tak apa, kita ambil dua lagi tu. Seterusnya istiqamah ini akan menyebabkan seseorang itu mudah menjaga solat 5 waktu. Sebab itu solat 5 waktu, tuan-tuan, siapa yang tak solat, dibahaskan panjang oleh Al-Imam Az-Zahabi dalam kitab Al-Kabair. Bab orang meninggalkan solat. Dan kita tengok fiqh min haji, dalam masalah orang meninggalkan solat ni ada dua. Yang pertama sekali, kalau dia meninggalkan solat dengan keadaan malas dan tidak mengingkari keperluan solat itu, maka pemerintah hendaklah menyuruh dia bersolat. Kalau sekiranya dia tidak mahu bersolat juga, hendaklah hukum bunuh. Dan jenazahnya hendaklah diselenggarakan sebagaimana jenazah orang Islam. Satu, buka abwab min haji. Kemudian yang kedua, hukum orang yang tak bersolat. Kalau sekiranya mereka tidak bersolat, dia kata buat apa solat, bukannya wajib, ponek badannya, tak apa-apa, tunduk, tunggit, sana kemari ke tu, bukannya wajib bersolat, maka pemerintah wajib menyuruh dia bersolat, dia bertaubat kembali, mengucap kembali dan mengerjakan solat. Sekiranya dia tidak mahu mengerjakan solat, tak mahu bertaubat dan tidak mahu mengucap semula, maka pemerintah hendaklah membunuh dia, dan jenazahnya tidak perlu diuruskan sebagaimana jenazah orang Islam, sebab dia bukan orang Islam. Banyak tak murtad dia? Banyak Sebab itulah istiqamah ini boleh menyebabkan kita jaga solat. Solat ni pun Allah sebut dalam Quran, Allah rakamkan dalam surah Al-Ma'un. Fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Celaka ataupun nakawil bagi orang yang solat, iaitu mereka yang lalai daripada solat. Sebab tu Allah sebut kalimah an, Allah tak sebut kalimah fi. Dari segi sekadar bahasa Arab mungkin tuan-tuan lemah ke saya.
Allah sebut kelimaan sebab orang yang lalai daripada mengerjakan solat, bukan lalai dalam solat. Kalau sebut fi, pereh kita. Sebab Allahu Akbar tesku dah buka kat sekolah tu. 70%. Giant 60%. Macam betul. Ini dah hujung-hujung tahun ni. Jualan pengabidan stok 80%. 100% tak ada. Sebab tu disebut an. Orang semayang tetapi Allah kata nak kawil orang ni. Kenapa? Bila dah masuk isyak lagi seminit dah masuk isyak baru nak solat. Dia pun solat patu ayam. Allahu Akbar. Allah Akbar. Allah. Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pang sekali mereka tampahan. Sebab itulah solat laju ni pun termasuk dalam ayat ini tuan-tuan. Tuan-tuan boleh buka lah kitab Al-Kabair, ada terjemahan. Bab dosa orang meninggalkan solat, saya rasa dekat 5 boleh online dah kot. Panjang tuan pembahasan ni. Sebab tu istiqamah ini menyebabkan orang itu mampu untuk menjaga solat 5 waktu tuan-tuan. Dia solat ini Allah Ta'ala tidak turunkan melalui wahyu, tetapi Allah jemput Nabi menghadap Allah. Ke mana? Wallahu a'lam. Allah isra'kan satu tempat yang laisa kamitslihi syai', kita tak tahu. Dalam kekuasaan Allah, dalam satu wilayah kekuasaan Allah Ta'ala yang maha hebat, yang kita tak mampu nak fikir, dan Nabi pun tak mampu nak cerita. Itu kehebatan Allah. Ini bumi kecil. Sebab tu Imam Al-Maududi sebut bumi ni ibarat habuk di angkasa raya. Bumi ni ibarat habuk di angkasa raya, dan manusia ini ibarat habuk di atas muka bumi. Datanglah angin 30 km sejam nak tengok tak terbang gitu tuan-tuan. Betul. Angin lintang datang, dia lintang tu. Ya. Itu pun eknya lebih besar bumi. Manusia sombong ni. Okay, sebab itulah solat ni Allah Ta'ala datang jemput Nabi di Mi'raj kan. Sebab itulah tamadun barat berterima kasih dengan peristiwa Isra Mi'raj, kerana dengan Mi'raj tu dia boleh buat naik lift tuan-tuan. Betul. Dia boleh Apollo naik ke atas tuan-tuan. Begitu juga tamadun barat, dia berterima kasih dengan Sultan Muhammad Fatih kerana zaman penentangan dia untuk untuk menakluk kota Konstantinopel, dia telah berjaya buat manjanik meriam. Dengan adanya meriam yang dicipta oleh Sultan Fatih inilah tamadun Arab tamadun Barat mencipta meriam sekarang. Siapa kata Islam tak depan? Semua tiru Islam. Jauh ni sama milik kita. Okey, habislah waktu kan, tak habis kan. Kemudian istiqamah juga menyebabkan seseorang itu istiqamah terhadap sunnah dan hidup berjamaah. Sebab tu Nabi kata alaikum bil jamaah, naklah kamu hidup dalam berjamaah, kalau hidup seorang. Hidup dalam hidup istiqamah dalam sunnah Nabi SAW. Sunnah yang Nabi sama ada sunnah wajib ataupun sunnah sunat ataupun sunnah haram. Sunnah haram, sunnah wajib tinggal. Sunnah wajib mana? Sunnah wajib sembahyang. Ya, sunnah sunat boleh anggut lagi, pakai jubah lagi, apa Nabi sebut kan? Yang tidak wajib. Kadang orang kata sunat satu yo. Sunat tu sunnah wajib. Termasuk sunnah wajib ialah menegakkan negara Islam, itu sunnah wajib tuan-tuan, sunnah Rasulullah. Siapa meninggalkan mana lawan Rasulullah, lahir lagi panas. Itulah sunnah habis tu. Sebab tuan-tuan, Allah SWT rakamkan wa anna hadza sirati mustaqim fattabi'u wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili. Dan sesungguhnya inilah jalan yang benar, maka ikutlah jalan itu, dan jangan kamu sekalian mengikuti jalan yang bermacam-macam. Tafarraq, pecah, yang macam-macam, maka kamu akan bercerai-berai daripada jalan. Bila ikut jalan Allah Ta'ala selain berjalan Allah sediakan, standby akan bergaduh, akan berpecah belah. Sebab tu Islam ni dia menyatukan kita melalui penyatuan akidah. Dia tak kira bangsa, hitam kau, putih kau,
kuning ke, merah ke kulit orang tu, apabila Islam, dia akan bersatu. Itulah umat Islam. Faham tak? Sebab itulah inilah dikatakan istiqamah ini akan melahirkan bermacam-macam. Ini di antara yang sempat saya sebut pada malam ini. InsyaAllah kita ada lagi, ya, banyak lagi lah yang boleh kita cerita, tetapi kita tak boleh cerita banyak, takut nanti muak. Makan ni jangan banyak, tapi biar sikit-sikit, insyaAllah banyak. Dan yang penting bukan banyak, tuan-tuan. Walaupun sikit ilmu ini, tetapi boleh beramal. Kita boleh pegang dan kita beramal, tuan-tuan. Kalau ilmu banyak, jangan jadi macam unta bawa kita. Dia kata pudakan entahlah, saya bawa je. Kita tak mau. Okay, tuan-tuan, kesimpulan. Dia nak berhenti ni, dah parking kereta orang, cuma belum keluar lagi kereta lagi. Kesimpulan, tuan-tuan, kita nampak, ya, atau kita faham bahawa kita sekarang ni berada di penghujung tahun 1432, betul kan? 32 kan? Dan masuk 33. Kau saya ketinggalan zaman kau? Ya, kita nak masuk tahun baru ni. Maka apabila kita telah mendengar cerita kitab yang saya bacakan tadi, insya-Allah marilah kita sama-sama memperbetulkan diri kita kembali. Kalau dah betul, kita perbaiki lagi, tambah lagi perbaiki. Hari ini lebih baik pada semalam. Kita kena jadikan hari ini lebih baik pada semalam. Jangan hari ini lebih teruk pada semalam, itu celaka kan. InsyaAllah tahun yang baru ini lebih baik pada tahun sebelum ini. Dan insyaAllah, sebagaimana saya sebut awal mukadimah tadi, marilah kita pergunakan umur kita yang masih berbaki sikit, yang mungkin berapa bulan, berapa hari, berapa tahun, kita tak tahu lagi, untuk kita menambah bakti kita, melakukan sebanyak mungkin ketaatan kepada Allah. Berusahalah mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah kata, peganglah kata Sayyidina Ali ini, carilah keredaan Allah Taala walaupun manusia marah. Carilah keredaan Allah Taala walaupun manusia marah, walaupun manusia perangi, walaupun manusia benci. Cari keredaan Allah Taala. Dan jangan sekali-kali mencari keredaan manusia dengan kemurkaan Allah. Jangan sekali-kali mencari keredaan manusia dengan kemurkaan Allah. Ya, sebab apa? Ampusana wa ampusini. Wallahu a'lam. Cukup tak kata ya? Kali pula. Jadi tuan-tuan, saya minta maaf tuan-tuan sekarang perkataan yang menggurui hati tuan-tuan. Apapun, marilah kita perbetulkan diri kita. Sebab umur kita masih berbaki ini, insya-Allah sama-sama saya perbetulkan diri saya, tuan-tuan dan perempuan perbetulkan diri tuan-tuan, pasang azam, cita-cita yang gitu untuk cari keredaan Allah Ta'ala, supaya Allah ampunkan segala dosa-dosa kita yang terdahulu, terkini dan akan datang. Kita pun tak tahu dosa kita Allah ampun ke belum. Bila kita tahu, apabila kita dah mati masuk kubur, tuan-tuan. Dan kita pun tak tahu, ya Allah, sama ada kita ni bagaimana, takut bagaimana hadis Nabi SAW, ada orang yang beramal, ya, sepanjang hidup beramal sampai sejengkal, sehasta lagi nama zira' sehasta atau sejengkal nak masuk ke syurga. Tiba-tiba dia beramal dengan amalan ahli neraka, masuk neraka. Dan apabila ada juga orang yang beramal ahli neraka, sejengkal lagi nak masuk neraka atau sehasta lagi masuk neraka, tiba-tiba dia beramal dengan amal ahli neraka, ahli syurga, maka masuk syurga. Sebab kita ni tahu nasib kita apabila kita mati. Sekarang belum tahu lagi. Sebab itulah kita minta Allah matikan dalam keadaan beriman. Nasib kita tahu, okey tak okey ketika kita nak mati. Sekarang kita tak tahu lagi. Kita nak sambung lagi, cukup lagi. Wallahu a'lam. Jadi tuan-tuan, minta maaflah. Mana yang baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang tidak baik itu ada kelemahan sendiri. Saya sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin.
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah Tuhan kami, sinarilah hati kami ini dengan cahaya iman, dengan cahaya Islam, dengan cahaya hidayah, sebagaimana Engkau menyinari bumi dan langit ini dengan cahaya matahari Muslim lamanya. Ya Allah, ya Allah Tuhan kami, hidupkanlah kami sebagaimana hidupnya para ulama yang bertakwa dan beramal dengan ilmunya Allah. Dan matikanlah kami ya Allah sebagaimana matinya para syuhada yang memperjuangkan dan mempertahankan agama-Mu ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, hidupkanlah kami dalam keadaan beriman dan matikan juga kami dalam keadaan beriman. Ya Allah ya Tuhan kami, ya Allah ya Tuhan kami, berilah kami kekuatan untuk kami beramal dengan ilmu kami ya Allah. Berilah kami kekuatan untuk kami melaksanakan segala titah perintah-Mu ya Allah. Berilah kami kekuatan untuk kami meninggalkan segala larangan dan tegahan-Mu ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, bersihkanlah hati kami daripada sifat-sifat yang keji ya Allah, dan penuhilah hati kami dengan sifat-sifat yang terpuji ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, bantulah para mujahidin, bantulah para pejuang Islam ya Allah, di mana sahaja mereka berada dan di zaman mana sahaja mereka berada, dalam memperjuangkan dan mempertahankan agama-Mu ya Allah. Dan hancurkanlah musuh-musuh Islam sehancur-hancurnya Allah. Hancurkanlah musuh-musuh Islam sehancur-hancurnya Allah. Hancurkanlah musuh-musuh Islam sehancur-hancurnya Allah. Ya Allah Tuhan kami, kurniakanlah kami kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami daripada azab api neraka-Mu ya Allah. Sesungguhnya kami tidak mampu menahan siksaan api neraka-Mu ya Allah. Sesungguhnya kami tidak mampu menahan siksaan api neraka-Mu ya Allah. Sesungguhnya kami tidak mampu menahan siksaan api neraka-Mu ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, terimalah doa kami, terimalah permintaan kami, terimalah permohonan kami, terimalah rintihan dan rayuan kami ya Allah. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ampunkanlah segala dosa-dosa kami ya Allah, dosa anak-anak dan istri kami, dosa para suami, dosa para guru kami, dosa orang yang berhak ke atas kami ya Allah. Sama ada dosa terdahulu, terkini dan selamanya, dosa yang kecil maupun dosa yang besar, dosa yang tersembunyi maupun dosa yang nyata, dosa yang sengaja maupun dosa yang tak sengaja kami lakukan ya Allah. Dan juga ampunilah dosa kedua ibu bapa kami ya Allah. Kasihanilah seterahmatilah keduanya Allah. Kasihanilah seterahmatilah keduanya Allah. Kasihanilah seterahmatilah keduanya Allah, sebagaimana mereka mengasihi dan juga merahmati kami semenjak kami kecil. Sesungguhnya Engkau Maha mengampun lagi Maha mengasihani. Sesungguhnya Engkau Maha mengampun lagi Maha mengasihani. Sesungguhnya Engkau Maha mengampun lagi Maha mengasihani. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minkum.